Assalamualaikum, nama saya Nur Najiha binti Rusri, nombor matrik D2010524. Terdapat banyak ciri kanak-kanak yang berkeperluan khas. Antara ciri-ciri yang saya bakal ambil ialah daripada simptom kanak-kanak yang mempunyai masalah pekak. Simptom kanak-kanak yang mempunyai masalah pekak ialah bercakap dengan secara kuat, dan yang kedua, sering salah faham dalam memahami arahan yang diberikan oleh seseorang. Bagi simptom kanak-kanak yang mempunyai masalah pekak, simptomnya ialah kanak-kanak tidak akan peduli dan tidak akan memberi apa-apa reaksi terhadap seseorang yang memanggil namanya ataupun bercakap dengannya. Bagi simptom yang keempat, kanak-kanak akan kerap meminta orang lain untuk mengulang sesuatu ayat yang telah dicakap ataupun yang telah disampaikan kepadanya. Ini kerana kanak-kanak tidak mempunyai fungsi pendengaran yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara menguruskan kanak-kanak berkeperluan khas. Dari segi ini, saya akan mengambil dari segi pemakanan kanak-kanak. Bagi dari segi pemakanan, kanak-kanak perlu mengandungi kombinasi makanan daripada 5 kumpulan makanan, iaitu kumpulan yang pertama perlu mempunyai nasi, mi, roti dan juga bijirin. Dari kumpulan yang kedua, kanak-kanak perlu mempunyai makanan daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Manakala bagi jenis makanan yang ketiga pula, ia perlu mengandungi ikan, ayam, daging dan juga telur bagi menguatkan protein dalam badannya. Bagi jenis makanan yang keempat, ia perlu mengambil susu dalam setiap harian kehidupan sehariannya. Bagi kumpulan makanan yang kelima, kanak-kanak perlu mengambil makanan yang mempunyai lemak seperti minyak, gula dan garam agar tidak membuatkan diri mereka lemah dalam menjalankan kehidupan seharian. Selain itu, dalam merancang pemakanan seharian kanak-kanak yang berkeperluan khas, mereka juga perlu merancang diet yang betul dan juga bersesuaian dengan mereka, kerana ia amat penting untuk kanak-kanak dapat nutrien dalam membantu pergerakan dan juga pertumbuhan tubuh badan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Najah binti Gulam dengan nombor matrik saya D2010480. Saya ingin membentangkan atau membincangkan mengenai sistem pendidikan kanak-kanak keperluan khas di Malaysia. Pendidikan adalah hak asasi semua manusia dan dari segi falsafahnya, semua individu di dunia ini mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu. Kanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran untuk belajar. Maka, individu seperti ini memerlukan penguasaan kepada kurikulum untuk belajar. Maka, individu seperti ini memerlukan penyesuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka secara optimum. Oleh kerana kanak-kanak berkumpulan khas juga mempunyai kebolehan, minat, kemampuan dan keperluan pembelajaran, satu sistem pengajaran dan pembelajaran perlu direka untuk memenuhi dengan perbezaan minat individu. Ini merupakan satu usaha khas diserapkan dalam sistem pendidikan tanpa mengira perbezaan dan masalah ketidakupayaan mereka. Kini, Kementerian Pendidikan sedang mengusahakan bagi melaksanakan pendidikan inklusif secara meluas dan sepadu. Untuk program pendidikan khas ini, bagi mengatasi masalah keciciran pelajar yang berkumpulan khas, Kementerian Pelajar Malaysia KPM telah mewujudkan program pendidikan khas KPM. Antara program pendidikan yang ditawarkan adalah seperti berikut, iaitu program pemulihan khas, program pendidikan inklusif, program pendidikan integrasi dan akhir sekali pusat perkhidmatan pendidikan khas. Sekian dari saya, Najah binti Gulam. Assalamualaikum, nama saya Asmaliana binti Ahmad Masudi. Nombor matrik saya adalah D2010456. Saya akan menerangkan tajuk tugas saya, iaitu kategori kanak-kanak keperluan khas. Kategori kanak-kanak keperluan khas terbagi kepada 6 kategori, iaitu masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, perkembangan lewat, masalah
masalah pembelajaran spesifik dan kecacatan fizikal. Kategori daripada 6 kategori itu, setiap kategori mempunyai bahagian mereka sendiri, seperti masalah pendengaran terbagi kepada dua, iaitu pekak dan separa pekak. Manakala masalah pertuturan terbagi kepada 5, iaitu gagap, masalah artikulusi, pelat, afasia dan masalah suara. Manakala kecacatan fizikal terbagi kepada 8 bahagian dan kebiasaannya yang terjadi kepada mereka adalah asma, diabetes, leukemia, aspergillosis dan spina bifida. Hai, Assalamualaikum. Saya Imam Batisha binti Aidin, nombor matrik D2010525 daripada kumpulan 7. Saya akan membentangkan mengenai tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas serta sebab-sebab berlakunya ketidakupayaan pada mereka. Kanak-kanak berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak normal. Dari segi ciri-ciri mental, fizikal, keupayaan sensori, keupayaan komunikasi dan juga tingkah laku sosial. Oleh itu, tingkah laku mereka juga adalah berbeza dengan kanak-kanak. Masalah tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama ialah ketidakmatangan, iaitu seperti mereka malas, tidak minat pada pembelajaran dan juga mereka suka berhayal. Seterusnya, tingkah laku kedua pula ialah tingkah laku terbias ataupun iaitu tingkah laku yang melawan autoriti. Ini juga akan menyebabkan mereka lebih suka menyerang orang lain. Selain itu, terdapat juga tingkah laku pengokongan dalaman, iaitu seperti mereka ada mempunyai sifat malu, tidak suka berkawan dan juga mereka adalah sangat sensitif. Hal ini menyebabkan mereka amat sukar membina hubungan baik sesama rakan sebaya maupun dengan individu lain. Akhir sekali, merupakan tingkah laku agresif yang bertindak di luar kawalan ketika berada dalam kumpulan rakan sebaya mereka maupun berada di dalam kalangan orang ramai. Contohnya seperti merosakkan alat-alatan pembelajaran serta mengganggu proses pembelajaran. Tingkah laku mencabar ataupun tingkah laku yang dikenali sebagai tingkah laku tidak normal ini boleh membahayakan diri mereka juga orang-orang sekeliling mereka. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu ataupun penyebab kepada berlakunya ketidakupayaan pada kanak-kanak berkeperluan khas ini. Terdapat 5 penyebab yang menyebabkan ketidakupayaan pada mereka. Yang pertama ialah kecederaan pada otak ataupun jangkitan semasa, sebelum ataupun selepas lahir. Seterusnya, punca yang kedua pula ialah masalah pertumbuhan ataupun nutrisi. Punca yang ketiga ialah bayi yang lahir sebelum daripada tarikh jangka ataupun dikenali sebagai bayi pramatang. Punca seterusnya ialah penjagaan dan diet yang tidak terancang. Contohnya, ibu hamil mengamalkan diet yang tidak sepatutnya diamalkan semasa hamil. Jadi itu akan menyebabkan kepada berlakunya ketidakupayaan pada kanak-kanak berkeperluan khas. Akhir sekali ialah penyalahgunaan dadah semasa hamil, dan ianya juga termasuk dengan pengambilan alkohol dan juga rokok yang berlebihan.